Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam Dunia 11 Pagi. Kerajaan Jepun dan Pakatan Pemerintah bersetuju menyalurkan bantuan bayaran tunai sebanyak 100,000 yen atau $880 kepada kanak-kanak. Ia sebahagian daripada pakej menyelamat ekonomi bagi menangani kesan pandemik COVID-19. Akhbar Yomi Yuri melaporkan bantuan berjumlah 2 triliun yen itu akan diberikan kepada semua kanak-kanak berumur 18 tahun ke bawah tanpa mengambil kira jumlah pendapatan isi rumah. Pentadbiran Presiden Amerika Syarikat Joe Biden menetapkan 4 Januari tahun hadapan sebagai tarikh akhir untuk syarikat swasta memvaksinasi pekerja mereka ataupun menjalani ujian saringan COVID-19 secara mingguan. Peraturan baharu yang lebih ketat itu terpakai kepada syarikat yang mempunyai 100 atau lebih kaki tangan. Langkah Washington itu bakal memberi impak kepada anggaran 84 juta pekerja di negara itu. Kira-kira 31 juta daripadanya tidak divaksin. Dalam perkembangan lain, Jabatan Negara Amerika Syarikat meluluskan penjualan peluru berpandu udara ke udara bernilai $650 juta kepada Arab Saudi. Ia bagi membantu negara itu menangkis serangan drone. Kelulusan tersebut akan membolehkan Riyadh membeli sehingga 280 peluru berpandu jarak sederhana AIM-120C yang canggih dan peralatan berkaitan serta menambah bekalan peluru berpandu sedia ada. Menurut jurucakap Jabatan Negara, Arab Saudi telah pun menggunakan peluru berpandu untuk memintas pesawat tanpa pemandu yang mengancam tentera kedua-dua negara terutamanya dari Yaman. Serangan terhadap pasukan pengaman Mesir oleh pegawai Presiden Republik Afrika Tengah boleh dianggap sebagai jenayah perang. Perkara itu ditegaskan Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres. Beliau yang mengecam keras kejadian tersebut menggesa agar siasatan segera dijalankan. Pihak berkuasa Republik itu turut digesa memastikan pihak yang terlibat menerima hukuman. Dalam kejadian Isnin lalu, pasukan pengawal Presiden dilapor melepaskan tembakan ke arah sebuah bas yang membawa pasukan pengaman antarabangsa di Bangui. Serangan mengakibatkan 10 orang cedera. Calon pilihan raya Presiden Honduras Santos Rodriguez diberkas kerana disyaki terbabit dalam kegiatan pengubahan wang haram. Beliau juga didakwa terbabit dengan pengedaran dadah dan kes bunuh ketika masih berkhidmat dalam angkatan tentera. Kapten besar itu ditahan tidak sampai sebulan menjelang pilihan raya. Menurut pejabat pendakwa raya, Rodriguez antara lain dituduh mengatur penghantaran dadah yang dicuri daripada kumpulan penjenayah. Bola sepak Liga Eropah. West Ham mara kepusingan 16 pasukan meskipun seri 2 sama ketika berkunjung ke klub Belgium, Genk. Pasukan tuan rumah terlebih dahulu memperoleh gol seawal minit ke-5 menerusi Joseph Pensil sebelum Sepp Benrahma menyamakan kedudukan buat pasukan pelawat pada minit ke-59. 23 minit kemudian, Benrahma menjaringkan satu lagi gol buat skuad kendalian David Moyes. Namun, kegembiraan The Hammers tidak bertahan lama apabila pemain tengah Thomas Soucek menyumbat gol sendiri pada minit ke-88. Keputusan seri itu menyaksikan West Ham gagal meraih mata penuh buat kali pertama dalam saingan peringkat kumpulan H. Sementara itu, Leicester perlu bekerja keras untuk layak ke peringkat seterusnya setelah diikat satu sama dengan Spartak Moskow di laman sendiri. Kegagalan meraih mata penuh menyebabkan The Foxes kekal di tangga ke-3 kumpulan C, 2 mata di belakang pendahulu, Napoli. Napoli melonjak ke tangga teratas kumpulan selepas membenam Legia Warsaw 4-1. Bintang muda Travis Chalobah melanjutkan kontrak bersama Chelsea yang bakal menyaksikan dia kekal bersama klub Liga Perdana Inggeris itu sehingga tahun 2026. Chalobah, 22 tahun yang bermain di posisi pertahanan, menandatangani kontrak baharu selama 4 tahun setengah. Bekas pelatih Akademi Chelsea itu membuat 10 penampilan bersama The Blues pada musim ini serta menjaringkan gol ketika bertemu Crystal Palace dalam penampilan sulungnya di Stamford Bridge. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Terus patuhi SOP dan amalkan norma baharu. Assalamualaikum dan salam sejahtera.